Dan pada hari ini kita akan masuk kepada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah iaitu sifat-sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Kerana kalau kita lihat pada 7 sifat ma'nawiyah ini, semuanya itu adalah mungkin, adalah merupakan Allah Ta'ala nak, boleh, yang tidak mustahil. Lembu boleh masuk lubang Allah bersifat dengan sama ada mengecilkan lubang itu ataupun membesarkan lubang itu, jadilah Allah Ta'ala tu, ataupun Allah Ta'ala nak bagi masuk ikut cara yang macam mana, tidak ada satu yang mustahil pada kuasa Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham ta'alluq ataupun fungsi bagi sifat-sifat Allah Ta'ala tadi, supaya kefahaman kita lebih jelas dan dapat menolak syubhah-syubhah yang Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah iaitu sifat-sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Kerana kalau kita lihat pada 7 sifat ma'nawiyah ini, semuanya itu adalah mungkin, adalah merupakan Allah Ta'ala nak, boleh, yang tidak mustahil. Lembu boleh masuk lubang Allah, sama ada mengecilkan lubang itu ataupun membesarkan lubang itu juga, ataupun Allah Ta'ala nak bagi masuk ikut cara yang macam mana, tidak ada satu yang mustahil pada kuasa Allah Ta'ala. Jadi kita kena faham ta'alluq ataupun fungsi bagi sifat-sifat Allah Ta'ala tadi, supaya kefahaman kita lebih jelas dan teks matan tu untuk kita terjemahkan. Baik. Katanya summa, kemudian sab'u sifatin, 7 sifat, tusamma, yang dinamakan ia, yakni 7 sifat itu sifatin ma'nawiyatan. Sifatin ma'nawiyatan dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah. Okey. I'rab apa sifatin ma'nawiyatan? I'rab dia apa? Dia panggil maf'ulun bih lil fa'li mabniyun lil majhul, tusamma ay hiya sifatin ma'nawiyatan. Jadi dia maf'ulun bih Allahumma salli ala Muhammad, hukumnya mansub bil kasri idza kanat jam'u muannats salim. Dibaca sifatin, jangan baca sifatan. Kerana jamak muannats salim bila mansubnya dengan kasrah. Ma'nawiyatan baca dengan fathatain, baris atas dengan mansub. Kerana apa? Kerana dia adalah sifat ataupun na'at bagi sifat, ya. Yang sifat yang ma'nawi. Dia baca dengan baris atas sebab datang dengan lafaz mufrad. Lafaz mufrad mansub dengan fathah. Wahia, dan ia, yakni sifat yang sifat ma'nawiyah tadi tu, wahia mulazimatun lis-sifatis sab'il ula. Sifat ma'nawiyah ini melazimi. Maknanya apa? Dia datang tu sekali, package. Melazimi bagi sifat-sifat yang 7 yang sebelumnya, iaitulah sifat ma'ani. Wahia, ini tafsil. 7 sifat itu apa? Wahia kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala tu berkuasa, wa muridan, dan berkehendak, wa aliman, dan mengetahui, wa hayyan, dan hidup, wa sami'an, dan mendengar, wa basiran, dan melihat, wa mutakalliman, berkata-kata. Keadaan Allah Ta'ala berkata-kata. Baik. Thumma sab'u sifatin. Al-Imam Sanusi menyatakan thumma sab'u sifatin. Maksudnya apa? Ayat ini, jumlah ini adalah dia panggil apa ni? Huruf summa tu dia panggil apa? Huruf apa tu? Ataf. Ataf kepada thumma sab'u yang sebelumnya, iaitu pada menyatakan sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani. Kata Imam Sanusi, thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin, kan?
Itu pada menyatakan sifat-sifat ma'ani. Jadi datang selepasnya thumma sebagai huruf ataf, thumma sab'u sifatin, maknanya kemudian wajib bagi Allah Ta'ala sab'u sifatin, 7 sifat. Macam tu cara kita nak saya nak baca ibarat matan ini. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin, wajib kita beriktiqad pada Allah Ta'ala itu 7 sifat yang dinamakan dengan sifat ma'nawiyah. Baik. Jadi sifat-sifat ma'nawiyah ini, selepas selesai kita i'tiqad 13 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, datanglah pula 7 sifat yang mana disebut sebagai sifat ma'nawiyah. Kenapa? Kerana nisbah kepada ma'ani. Ma'nawiyah itu ya nisbah dan ta marbutah itu merujuk kepada sifat ma'ani. Nisbah kepada ma'ani, jadi ma'nawiyah. Kerana apa? Kerana tidak mungkin dapat digambarkan, ya. Selepas dari tidak mungkin dapat digambarkan Allah Ta'ala berkeadaan dengan berkuasa itu, melainkan setelah kita mengiktiqadkan bahawa Allah Ta'ala ada sifat kuasa. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kuasa, maka melazimilah hal keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradah, mana sifat berkehendak, maka melazimi Allah Ta'ala tu hal keadaannya berkehendak. Dan ila sa'iri sifat, dan hingga ke baki sifat yang itu. Contoh seperti Allah Ta'ala wajib, kita i'tiqad sifat ma'ani kan, Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat kalam, berkata-kata. Sifat kalam tu ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita dah beriktiqad macam tu, yakin begitu, mana kita melazimkan kita beriktiqad bahawa keadaan Allah Ta'ala tu berkata-kata, sentiasa bersifat dengan sifat kata-kata tu. Yang ini banyak ditekankan oleh guru-guru kita, para alim ulama. Kadang-kadang ada orang terkeliru dengan istilah. Jadi dia ingat Allah Ta'ala tu sentiasa dalam hal keadaan berkata-kata. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala duduk berkata-kata, bercakap, tak berhenti sejak daripada azali. Kata-kata je tu, daripada dulu sampai sekarang berkata-kata je. Sebab dia faham sifat kalam itu ialah berkata-kata. Sebenarnya berkata-kata yang kita sebut dalam kalam itu ialah sifat. Contoh. Okey. Ahbab semua nampak saya bercakap ni kan. Jadi saya ada sifat boleh bercakap, sifat boleh berkata-kata. Mana sifat tu? Sifat tu duduk di mana? Cuba tunjuk sifat tu. Ada tak sifat tu? Sifat tu ada lah, sebab bila sifat tu ada barulah boleh keluar kata-kata saya ni. Kalau sifat tu tak ada, mana saya ni bisu kan? Okey, jadi bila saya dah boleh bercakap sekarang ni, maknanya saya ni ada sifat kalam, boleh berkata-kata, tapi nisbah kepada makhluk lah. Kalam Allah Ta'ala tu qadim, azali. Kalam kita makhluk ni kalam yang hadis, baru. Kita makhluk. Sifat itu ada, ya, tapi cuma kita tak boleh nak tengok, tak boleh nampak lah benda tu, ya. Dia seolah macam keupayaan untuk berkata-kata, keupayaan untuk mana saya mampu untuk berkata-kata. Kalau saya diam, saya ni boleh bercakap tapi saya diam je. Adakah dengan semata-mata saya diam tadi maka orang menghukumkan saya bisu? Kan? Tak. Diam, kita tak nak bercakap, bukan bererti kita bisu. Tapi sifat berkata-kata tu ada tak? Sifat kalam tu ada tak? Ada. Sifat kalam tu ada. Maka begitu, ini untuk misal saja, contoh saja. Walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala tu, sifat kalam yang qadim tu adalah sifat. Mana keupayaan Allah, kemampuan Allah Ta'ala untuk berkata-kata. Maka sifat itu ada pada zat Allah Ta'ala sejak azali lagi. Tidak ada permulaan.
Sifat. Manakala yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan Al-Quran. Al-Quran, kita kata kalamullah, Al-Quran kan. Jadi Al-Quran tu, dia qadim ke makhluk? Quran, mushaf tu, mushaf. Jadi kalau Al-Quran itu merujuk kepada tulisan, huruf, tulisan, maka itu adalah hadis, itu baru. Sebab apa? Sebab dia benda boleh kita nak eja, boleh kita baca, boleh kita sentuh, boleh kita idrak dengan panca indera kita. Kan? Kalau Al-Quran tu merujuk kepada suara yang keluar, yang dibaca oleh qari. Wadduha wal-laili idza saja. Contoh kan? Al-Quran tu. Tapi yang keluar suara yang boleh kita dengar. Kalau Al-Quran yang maknanya merujuk kepada suara itu, maka itu adalah makhluk. Itu makhluk. Tapi kalau Al-Quran yang merujuk kepada sifat kalam Allah Ta'ala, ya, masdarnya, mana yang kembali kepada asalnya, iaitu sifat kalam Allah, maka Al-Quran merujuk kepada sifat kalam Allah itu adalah qadim. Itu yang azali. Itu yang kita sebut dalam doa ataupun dalam syair, kalamun qadimun la yumallu sama'u. Kalamun qadim, kalam yang sedia kala, yang azali, yang tidak pernah bosan mendengarnya. Al-Quran tu kan, kita kata Al-Quran kalamun qadim, kata-kata Allah yang qadim. Itu kalau merujuk kepada sifat kalam, sifat berkata-kata, bukan perbuatan berkata-kata. Perbuatan berkata-kata ni, contoh macam Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, kan? Wa kallamallahu Musa taklima. Musa AS munajat, dan kemudian Allah Ta'ala tanya dia, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Panjang kan dialognya tu. Baik, Nabi Musa AS dengar suara tu kan, bercakap-cakap kan, dan dia jawab. Suara yang Nabi Musa AS dengar tu, adakah dia sifat kalam Allah Ta'ala? Ya. Kerana kalau itu adalah sifat kalam ni dia qadim, dia tidak menyamai itu sifat benda yang baru. Memuraikan dengan panjang lebar, cuma secara mudah untuk kita fahamnya, yang Nabi Musa AS dengar daripada dialog dia dengan Allah Ta'ala tu, itu adalah thamaratus sifat. Beza antara sifat dengan thamaratus sifat. Sifat Allah, sifat kalam tu adalah qadim, azali. Tetapi thamaratus sifat, kesan daripada sifat kalam Allah Ta'ala tu, maka lahirlah Allah Ta'ala tu berkata-kata. Contoh kan, sifat tu qadim, tetapi thamaratus sifat, thamarah ni maksudnya apa? Buah ataupun hasil. Berhasillah daripada sifat kalam Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala nak berkata-kata waktu bila-bila pun tidak ada masalah. Tapi thamaratus sifat itu, adakah dia qadim ataupun hadis? Maka dia adalah hadis. Macam kita tengok Al-Quran tu lah, Al-Quran tulisan, Al-Quran suara, itu thamaratus sifat. Itu kalau kita pergi dengan, maksudnya lebih mendalam sedikit lah. Sebab orang keliru. Al-Quran kata qadim, tapi macam mana kita tengok dia ada sifat-sifat hadis, sifat-sifat benda baru, kan? Tapi kalau kita boleh bezakan antara sifat dan thamaratus sifat, maka jelas, mudah insya-Allah. Baik. Kembali balik pada perbincangan sifat-sifat ma'nawiyah tadi, kita sebutkan bahawa sifat ma'nawiyah ini adalah sifat-sifat yang melazimi apabila seorang mukallaf itu i'tiqad Allah Ta'ala wajib bersifat dengan qudrah, ya, wajib bersifat dengan iradah, maka melazimilah hal keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan berkuasa, bersifat dengan iradah. Jadi sifat ma'nawiyah ni disebut sebagai apa? Ia adalah hal. Dia bukan maksudnya sifat yang mustaqil, yang tersendiri, ataupun sifat yang mustaqil, yang tersendiri, tapi dia adalah hal yang timbul. Contoh, bila Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah, maka melazimilah hal keadaan Allah Ta'ala tu berqudrah, berkuasa. Kalau kita mengaji tauhid, cara mutakallimin ni, kalau kita mengaji contoh kitab Jawi,
kita apa, Syekh Wan Ismail kan, ataupun orang sebut sebagai Pak Da'in. Pak Da'in ni kira antara rijal lah, tokoh lah dalam ilmu akidah, Tariq Mutakallimin ni. Jadi dia kata apa? Hal itu apa dia? Hal tu ialah ibarat macam, hal ni ibarat macam gam. Kan zat Allah Ta'ala, contoh zat Allah Ta'ala dan sifat qudrah. Sifat qudrah ni kan sifat wujudiyah, sifat yang ada. Ya. Tapi dia bukan benda yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Dan dia bukan diri zat. Tengok. Dia bukan benda sesuatu yang berlainan, dan dia juga bukan diri zat Allah Ta'ala itu sendiri. Dia sifat yang wujudiyah. Jadi antara zat Allah Ta'ala dengan sifat ni, dia ada istilahnya dia disebut sebagai gam. Gam tu mana apa? Yang menghubungkan antara zat Allah dengan sifat-sifat ma'ani tadi. Gam itu sesuatu yang tidak boleh bercerai tanggal, tak boleh berpisah. Itu disebut sebagai hal. Jadi hal disebut sebagai apa? Sifat ma'nawiyah ini ialah halun. Al-halul wajibatu lidzati ma damatil dzatu mu'allalatun bi'illatin. Hal yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Hal tu tadi, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman tu, itu adalah hal. Hal keadaan Allah Ta'ala yang wajib bagi zatnya selama mana zat itu mu'allalatan bi'illatin. Selama mana zat itu bersifat dengan illah, dengan sifat maknawi tadi. Selama mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah, maka begitulah hal keadaan Allah Ta'ala tu sentiasa berqudrah. Bila mana kita i'tiqad Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat iradah, maka mewajibkan kita beriktikad senantiasalah hal keadaan Allah Ta'ala tu beriradah. Tak mungkin diceraikan, tak mungkin ditanggalkan. Jadi dalam membincangkan tentang sifat ma'nawiyah ini, sebahagian ulama, antaranya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri pun mengatakan tidak ada hal tu. Mana hal tu tak ada. Cukup dah kalau kita beriman dengan sifat-sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmah, cukup dah. Tak perlu kita nak sebut hal. Kenapa? Dia perkara yang melazimi. Melazim. Bila ada qudrah, maka otomatik orang akan faham Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat berkuasa. Bila Allah Ta'ala ada sifat kalam, maka otomatik Allah Ta'ala tu berkata-kata. Hal keadaan berkata-kata. Jadi sebab itu dalam Ahli Sunnah wal Jamaah kita sendiri pun, Asy'ariyah Maturidiyah ni khilaf di kalangan ulama. Sebahagiannya mengatakan yang wajib i'tiqad secara tafsir adalah 13 sifat saja. Sebahagian yang lain mengatakan 20 sifat. Kerana menambahkan sifat-sifat ma'nawiyah. Baik. Jadi ketahuilah bahawa tambahan sifat-sifat ma'nawiyah yang 7 ini adalah terdiri di atas pandangan orang yang mengisbatkan hal. Pandangan ulama yang mengatakan adanya hal tu. Apa dia hal? Al-wasitatu bainal mawjudi wal ma'dum. Iaitulah penghubung di antara yang mawjud dengan yang ma'dum. Hal keadaan yang menghubung antara zat Allah Ta'ala dengan sifat qudrah tadi tu. Itu bagi ulama yang mengisbatkan adanya hal. Ada pun atas pandangan orang yang tidak mensabitkan adanya hal itu, maka bagi mereka sifat yang wajib mukallaf i'tiqad pada Ta'ala hanya 13 saja. Mana dia tidak mengirakan sifat ma'nawiyah itu sebagai sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Okey, baik. Dan kemudian ada satu lagi perkara sebelum kita masuk kepada sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, yang ini tidak disebutkan di dalam matan tapi ada disebutkan dalam syarah. Ini untuk maklumat tambahan kita lah. Iaitu di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia kata dia menambah satu sifat lagi. Di samping sifat-sifat yang wajib kita i'tiqad tadi tu, yang 20 sifat tadi tu, dia menambah satu lagi sifat. Ini pandangan dia lah. Cuma tidaklah menjadi masyhur
Kita kira 20 tu dah cukup dah. Tapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi ada pandangan, dia kata apa? Ada satu lagi sifat yang wajib kita i'tiqad pada Allah Ta'ala, iaitu dinamakan sebagai apa? Sifat takwin. Sifat takwin. Kun fayakun. Kun fayakun. Yang Allah Ta'ala kata jadi maka jadi. Sifat takwin. Apa maksud sifat takwin? Ya. Dan ditarifkan sifat takwin tu di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, ya. Sifatun, iaitu satu sifat, qadimatun, yang azali, yang qadim, yang azali. Kita dah sebut dah sebelum ni perbezaan antara qadim dan azali, ya. Di antara dua tu ada umum dan khusus mutlak. Semua qadim itu adalah azali dan bukan semua azali itu adalah qadim. Tu kada ulang kaji lah. Sifatun qadimatun, sifat yang qadim, qaimatun, yang berdiri bidzatihi ta'ala, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sama macam sifat-sifat ma'ani yang lain. Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Kemudian apa? Biha al-ijadu wal-i'damu. Yang dengan sifat takwin inilah Allah Ta'ala nak mengadakan atau meniadakan. Kun fayakun. Allah Ta'ala nak bagi ada. Nak bagi musnah. Maka itu disebut sebagai sifat takwin. Kalau gitu mungkin orang tanya, apa pula beza antara sifat takwin ini dengan sifat qudrah? Kan kita dah i'tiqad Allah Ta'ala tu berkuasa. Jadi Allah Ta'ala dengan kuasanya menciptakan makhluk ini. Kita huraikan dengan ta'alluq fungsi sifat qudrah kan. Ada dia panggil suluhi, qadim, tanjizi, hadis, apa semua tu. Jadi apa pula kalaulah takwin ini sama macam qudrah, maka apa faedah mengulang dua benda yang sama? Seolah macam sia-sia. Okey, kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ada beza antara qudrah dengan takwin. Dia kata apa? Fa in ta'allaqat bil hayati sama ihya. Sifat takwin ni tengok, kalau dia berhubung dengan pekerjaan menghidupkan, atau menghidupkan makhluk, menghidupkan sesuatu, maka dinamakan perbuatan itu ihya, mana perbuatan menghidupkan. Kalau ia merujuk kepada perbuatan mematikan makhluk, maka dinamakan sebagai imatah. Imatah mana? Mematikan. Begitu. Jadi kerja ataupun fungsi takwin ni apa? Di sisi Maturidiyah ialah ibrazul mumkinat. Wa wazifatul qudrah tahyi'atul mumkin waj'aluhu qabilan litta'thir fi. Okey. Beza di antara takwin dengan qudrah ni apa? Kalau qudrah itu ialah maksudnya tahyi'ah, mana menyediakan perkara yang mungkin itu dan jadikan dia sesuatu yang boleh untuk dihidupkan atau boleh untuk dimatikan. Mana qudrah tu dia bukan betul-betul mengadakan lagi. Dia adalah apa? Menjadikan sesuatu itu boleh berupaya untuk dihidupkan atau boleh untuk dimatikan. Kemudian dengan sifat takwin itulah Allah Ta'ala menghidupkan atau mematikan. Ibraz, mana? Menonjolkan, menterjemahkan apa yang telah pun sifat qudrah tadi sediakan untuk dilaksanakan. Jadi dia contoh macam ada step lah, macam ada iradah dan ada qudrah dan ada takwin. Baru jadi makhluk ni contoh, ataupun baru memberi kesan. Iradah sejak daripada azali Allah Ta'ala berkehendak, ya. Allah Ta'ala dah tentu dah nak bagi ada ke nak bagi tak ada ke pada waktu bila. Dan kemudian qudrah itu menyiapkan, mempersediakan, ya, kemampuan untuk mengadakan. Dan dengan takwin tu ada ibraz. Ini perbincangan yang akan terpencil lah, dan sebenarnya tidak wajib pun kita i'tiqad, sebab
Yang masyhurnya 20 sifat saja. Cuma mungkin sebagai maklumat tambahan. Baik. Dan kemudian kita terus kepada matan kita. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Saya baca dulu saya baca matan dia dulu. Nanti kita terjemahkan. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya adadul 20 al-ula wa hiya al-'adamu wal huduthu wa turuwul 'adami wal mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman ay ta'khudha ذاته العلية قدرا من الفراغ أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر fi fi'lin minal af'ali. Wa mimma okey, sini kita tengok sikit dari segi nahunya. Wa mimma yastahilu. Ini adalah ataf bagi penerangan di awal kitab. Kan Imam Sanusi sebut apa? Wa mimma yajibu li maulana jalla wa azza. Jalla wa azza. Ada setengah nuskhah sebut Jalla wa Azza, setengah sebut Jalla Azza wa Jalla. Kadang ada Jalla wa Azza, Azza wa Jalla. Tapi yang masyhur, yang lebih sahih ialah Jalla wa Azza. Jalla wa Azza. Kata tuan guru Ustaz Ahmad Ridauddin, dia kata, kenapa Jalla wa Azza bukan Azza wa Jalla? Sebab dia panggil apa? Daripada kaedah tahalli takhalli anir radha'il wa tahalli bil fadail. Kaedah tu maknanya macam contoh macam dalam ilmu tasawuf, kaedah yang betulnya apa, kita kena buangkan sifat yang mazmumah dulu baru kita hiasi dengan mahmudah, kan. Maknanya buka dulu pakaian yang kehinaan dan baru pakaikan dengan perhiasan. Jadi Jalla wa Azza itu adalah daripada kaedah tersebut. Ala kulli hal, itu tidak ada masalah sangat sebab dua-duanya maksudnya kita nak mensucikan Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Baik. Wa mimma yastahilu, ini seperti mana yang disebutkan di awal kitab, ya. Pada menyatakan sifat-sifat yang wajib kita i'tiqad pada Allah Ta'ala, Imam Sanusi kata apa? Wa mimma yajibu. Apa maksud mimma yajibu? Maksudnya di antara ataupun min ba'dhi ma. Min itu huruf min itu ditab'id yang menunjukkan maksud apa? Sebahagian. Huruf jar ni dia pada diri dia sendiri itu tidak memberi makna, tapi kalau kita letakkan di dalam ayat, dalam jumlah, baru dia memberi makna sesuai dengan konteks, ya. Jadi min di sini maksudnya apa? Ditab'id, ya, untuk menunjukkan makna sebahagian. Bukanlah perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala tu semata-mata 20 saja. Tak. Perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala ni banyak. Sebab apa? Sebanyak mana sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala yang tak terhitung, maka begitulah juga lawan bagi sifat kesempurnaan itu perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Mana banyaklah. Cumanya kalaulah ditaklifkan kepada kita untuk tahu semua sifat yang tak terhitung tu, nescaya akan jadi taklif pada perkara yang tak mampu. Sedangkan Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan kita melainkan benda yang kita mampu saja. Jadi bercanggah. Maka ulama mengatakan
Yang wajibnya adalah mengetahui sebahagian daripada sifat-sifat mustahil tadi tu, iaitu yang wajibnya 20 saja. Lebih daripada 20 tu tidak lagi wajib. Wa mimma yastahilu, ataupun wa min ba'dhi ma yastahilu fi haqqihi ta'ala, sebahagian daripada yang mustahil bagi hak Allah Ta'ala adalah 20 sifat. Okay. 20 sifat kalau kita mengira sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu 20 lah. Kalau kita kira sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Tapi kalau orang yang berpandangan dengan memadai dengan sifat ma'ani saja, tidak perlu kepada ma'nawiyah, maka lawan bagi sifat yang 13 tu lah. Jadi 13 juga. Ashruna sifatan wahiyah ni penjelasan kepada sifat-sifat yang 20 itu. Wahiyah adadul 20 al-ula, iaitulah did mufrad, jamak dia adad, perkataan yang berlawanan, lawan bagi sifat 20 yang terdahulu. Mana sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kita tengok sikit perkataan adad, berlawanan. Kadang-kadang dalam bahasa Arab ni dia menggunakan perkataan apa? Perkataan did. Kadang-kadang perkataan aks. Aks tu berlawanan juga. Ataupun dia guna naqid. Nun, qaf, ya, dad. Naqid pun masuk lawan juga. Tapi apa beza di antara did, beza di antara naqid? Contoh perkataan yang did ni, yang berlawanan ni, antara diddain ni, dua benda yang berlawanan ialah seperti apa? Muqabalatu baina syai'aini wujudiyaini. Ialah berlawanan di antara dua perkara yang wujud. Seperti apa? Seperti putih lawannya hitam. Putih lawannya hitam. Itu dia panggil kalimah yang did, lawan. Dalam erti kata maksud lawan. Dua-dua perkara itu wujud. Putih lawannya apa? Orang tak kata putih lawannya biru, orang tak kata putih lawannya kuning. Putih lawannya hitam. Kerana hak putih ni cerah sifatnya, yang hitam tu gelap betul. Mana sifat tu betul-betul berlawanan. Itu kalau did. Manakala naqid ialah muqabalah baina syai'in wa diddihi binafyin. Muqabalah baina syai'in wa diddihi binafyin. Contoh dia lah berlawanan di antara satu perkara dengan apa? Dengan lawannya. Dengan menafikan. Contoh macam kita kata hitam itu lawannya tak hitam. Kan? Dia kata tak hitam. Sedap lawannya tak sedap. Tinggi lawannya tak tinggi. Macam tu. Dia tak kata lawan dia rendah. Itu beza di antara did dengan naqid. Baik. Ala kulli hal, nak menunjukkan di sini bahawa yang mustahil ini adalah lawan bagi sifat yang terdahulu. Apakah tafsil bagi 20 sifat yang mustahil itu? Sebelum itu, sebelum kita nak menyebutkan 20 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, ini ada satu tambih, mana peringatan. Jangan kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mustahil ni. Allah Ta'ala tu ada sifat mustahil. Maksudnya Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat mustahil. Itu tak betul. Maksudnya ialah apa? Seperti kata Pak Da'in, dia kata apa? Maksud mustahil pada Allah Ta'ala ni ialah apa? Istihalatul mustahil. Itu lebih tahqiq lagi. Istihalatul mustahil mana apa? Istihalatu maknanya mustahil, tak boleh Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mustahil. Bukan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mustahil, bukan. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat mustahil. Itu dia. Istihalatul mustahil. Kerana kalau kita kata
wajib kita beriktiqad ya, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mustahil. Apa dia sifat mustahil? Adam, iaitu tiada. Tadi kita isbatkan Allah Ta'ala tu ada wujud. Sekarang ni kita isbatkan lawan dia pula. Sebab itu maksud Allah Ta'ala mustahil bagi Allah Ta'ala tu ialah apa? Istihalatul mustahil. Kita wajib beriktiqad bahawa mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat mustahil. Itu mana secara lebih tahqiq. Memanglah di dalam matan hanya menyebutkan secara ringkas sahaja. Uraiannya kena tengok kepada syarah-syarah. Baik. Jadi 20 sifat yang mustahil itu ialah al-adam. Al-adam maksudnya apa? Tiada. Lawan bagi wujud. Wal hudus, dan hudus maknanya baharu. Baharu. Terjemahannya baharu. Maksudnya setiap sesuatu yang adanya itu ada permulaan. Itu maksud hudus. Kewujudannya itu ada permulaan. Itu maksud hudus. Wa turumul adami. Turumul adami ni maksudnya apa? Turum daripada perkataan tara'a. Yatra'u. Tara'a maksudnya datang. Datang. Ini adalah lawan bagi qidam. Lawan bagi baqa. Baqa itu ialah apa? Tidak ada selepasnya itu ketiadaan. La akhira li wujudi, tidak ada pengakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Maka lawannya turumul adami, datangnya ketiadaan bagi adanya Allah. Mana selepas ada Allah tiba-tiba datang pula ketiadaan. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu maksud turumul adami. Ataupun nak lagi senang lagi, binasa. Turul adam itu maksudnya apa? Binasa. Allah Ta'ala tu mustahil binasa. Mustahil musnah. Adapun kita ni binasa tak? Makhluk ni binasa. Makhluk ni binasa. Mati kita binasa. Mati kita binasa. Tapi ada orang kata pula, tapi Ustaz, walaupun kita mati, tapi nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita semula di akhirat, dan di akhirat tu kita kekal. Tak ada mati-mati tak? Kita kekal. Allah Ta'ala tu memanglah sifat dia kekal, tapi kita pun kekal juga. Kan? Dia kata, apa beza kekal kita dengan kekal Allah Ta'ala? Okey. Kan dalil syarah menyatakan kita ni sama ada dalam syurga ke dalam neraka ke, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, kan? Takkan bercanggah pula. Jadi baik-baik Ustaz Razlan, insya-Allah mantap Tuan Guru Ustaz Razlan. Soalan Ustaz. Okey, baik. Mana istilah yang digunakan oleh Pak Doain nanti kita uraikan di belakang. Jadi beza di antara kekal Allah Ta'ala dengan kekal kita ni ialah apa? Oh, bezanya sangat besar. Iaitu kekal Allah Ta'ala tu adalah wajib. Wajib. Ya. Kekal kita ni kekal yang dia panggil apa? Aridi. Kekal yang aridi, yang mendatang. Sebab apa kekal? Akal kita menghukumkan makhluk ni dia tidak kekal. Makhluk ni dia perkara yang mungkin. Dia boleh ada, boleh tiada. Perkara yang mungkin, jaiz. Tetapi sebab datangnya dalil-dalil syarak yang mengatakan kita ni kekal, maka dia jadi kekal kita tu dengan sifat apa? Aridi, mendatang. Bukannya secara hakiki. Aridi, mendatang. Ataupun boleh juga kita katakan kekal kita ini pada hak Allah Ta'ala adalah harus. Ya, boleh tak kalau Allah Ta'ala tu tak nak mengekalkan kita? Ya, boleh saja. Tapi sebab ada dalil syarak, nas Al-Quran kata kekal, maka kekal itu jadi aridi, mendatang. Asalnya harus saja. Asalnya harus saja. Tapi dia jadi aridi kerana ada nas Al-Quran. Nas Al-Quran, hadis lah. Dan kemudian wal mumatsalatu lil hawadisi, menyamai Allah Ta'ala dengan perkara yang baru. Mana menyamai dengan makhluk. Bi an yakuna jirman, bahawa Allah Ta'ala tu menjadi jirim. Jirim. Ay ta'khudha dhatuhul aliyatu. Maksudnya zat Allah Ta'ala yang maha tinggi itu mengambil kadar yang tempat kosong. Kadar daripada tempat kosong. Atau yakuna aradan yaqumu bil jirmi, ataupun mustahil juga Allah Ta'ala tu menjadi
arad. Arad ni apa? Arad ni adalah sifat. Mustahil Allah Ta'ala tu adalah sifat. Kerana sifat ini benda yang tidak ada dirinya. Sifat ini ialah sesuatu yang ada, dia itu perlu menumpang kepada zat. Contoh macam bekas yang warna hitam ni. Kita kata zat bagi bekas ni, zat dia diri dia lah ni yang kita pegang ni adalah zat dia. Yang kita boleh tengok, kita boleh sentuh ni zat dia. Adapun warna hitam, adapun sifat bentuk dia, bentuk apa tu? Bentuk petak. Adapun warna hitam. Bentuk ini dipanggil sifat. Bentuk dia bukan zat. Macam mana nak beza dia antara sifat dengan zat? Zat benda yang kita boleh idrak, kita boleh pegang, boleh sentuh, boleh tengok, boleh rasa. Sifat ini benda yang kita tak boleh sentuh. Kalau kita sentuh pun bukan kena pada sifat, kena pada zat. Tapi dia benda yang sungguh. Benda yang sungguh. Dia kira amrun iktibari lah. Dia kira benda yang sungguh. Macam warna hitam ni. Okey, kita kata. Sifat bekas ni warna hitam. Betul. Sungguh warna hitam. Cuba tunjukkan di mana hitam. Tunjuk. Saya pun tunjuk. Tunjuk. Yang kita tunjuk tu bukan warna hitam. Yang kita tunjuk tu bekas. Zatnya tu. Kan? Ataupun cuba tunjuk mana petak tu. Mana petak tu? Petak. Kita tunjuk ni petak. Bukan. Yang kita tunjuk tu bekas. Zat dia. Bukannya kita tunjuk tu sifat. Kerana sifat ni benda yang iktibar. Benda yang iktibar saja. Macam tinggi rendah. Seseorang Muhammad tu tinggi. Sampai 2 meter tinggi dia. Cuba tunjuk mana tinggi tu. Cuma mana tinggi tu. Tak boleh nak tunjuk. Tinggi itu adalah sifat bagi zat. Maka sifat-sifat ini Allah Ta'ala mustahil juga dia adalah sifat semata-mata. Allah Ta'ala tu bukan sifat semata-mata. Kerana sifat ni satu perkara yang lemah. Lemah lah dari sudut apa? Dari sudut dia tidak ada dirinya. Sifat tu nak ada, dia kena tumpang kepada zat. Warna hitam ni, dia tak boleh duduk sendiri dia, berasingan. Dia mesti kena menumpang kepada bekas. Macam tu juga bentuk petak tu. Dia tak boleh ada bentuk tu dengan sendirinya. Melainkan mesti menumpang kepada zat. Maka itu disebut sebagai arad. Arad ni ialah ma yaqumu bidzat. Sesuatu yang ada dia tu menumpang kepada zat. Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan macam orang-orang yang menyembah berhala. Dia kata Tuhan ni benda tak nampak, benda yang ada tapi tak boleh tengok. Jadi mereka nak membolehkan juga mereka menyembah kepada Tuhan, maka dizahirkan Tuhan tu pada berhala-berhala. Mana Tuhan tu menumpang. Tuhan tu macam spirit lah, macam satu semangat ke apa benda yang tak nampak, tapi nak bagi nampak juga, letak dia pada zat, letak pada berhala. Itu jadi Lata, Uzza apa semua tu. Kan? Dia nak menzahirkan Tuhan tu pada rupa yang boleh dilihat. Mana lemah lah macam tu. Tuhan kalau hanya sekadar sifat saja, tak ada zat, mana Tuhan tu lemah. Dia nak ada kena tumpang kepada zat, berhajat kepada yang lain. Mana menunjukkan Tuhan tu lemah. Maka Allah Ta'ala dia bukannya arad. Bukan. Zat Allah Ta'ala tu ada, tapi apa? Kita je tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Sebab apa? Sebab dia hijab. Di akhirat esok bila disingkapkan hijab, boleh dah tengok. Macam mana keadaannya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habis itu yang Nabi Muhammad SAW Isra' Mi'raj dan Rasulullah berada di mustawa, suatu tempat yang tak dapat mana-mana makhluk sampai, mustawa. Dan Nabi mana ketika tu Allah Ta'ala bagi hadiah solat, dan Nabi kita mana minta kurang dan begini. Adakah pada waktu tersebut Rasulullah SAW melihat kepada zat Allah Ta'ala? Yang itu tu khilaf di kalangan ulama. Sebahagian mengatakan yang dilihat tu adalah cahaya saja, nur. Dan sebahagian ulama mengatakan Rasulullah melihat kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan yang macam mana, tidak diketahui kaifiatnya, tak tahu macam mana. Mustahil tak Rasulullah dapat melihat kepada Allah? Kalau kita rujuk kepada ayat Isra' Mi'raj tu pun, Subhanalladzi asra bi 'abdin laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna halahu linuriyahu min ayatina.
Tengok tu. Syekh Sya'rawi dia kata apa? Kalau perhati kepada perkataan linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad, segala perkara-perkara yang ghaib yang Nabi kita lihat tentang syurga, tentang gambaran neraka tu, ulama kata bukan gambaran saja, betul-betul Nabi kita merasai. Ya? Ataupun lebih tahqiq lagi, yang ketika Nabi kita melihat gambaran syurga tu, memang Nabi kita duduk dalam syurga tu waktu tu. Lalu tu di syurga. Ya? Adapun yang di neraka tu, Nabi kita melihat gambaran neraka. Ya? Nabi tidak masuk dalam neraka. Itu sebagian ulama lah menghuraikan. Adapun pada zat Allah Ta'ala dan segala perkara-perkara yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, boleh tak Nabi kita lihat? Boleh. Tapi linuriyahu, Nabi melihat bukan dengan kekuatan Nabi, sebaliknya Allah Ta'ala yang membuka hijab, kami memperlihatkan kepadanya. Bukan dengan kuwah, kekuatan yang ada pada Rasulullah, tapi dengan kekuatan kuasa Allah Ta'ala, Allah mengizinkan bagi Nabi melihat kepada zatnya. Jadi kalau Allah Ta'ala mengizinkan, mustahil tak? Tak, mustahil tak? Itu Allah kata linuriyahu, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Bukannya liyara supaya Muhammad melihat segala perkara-perkara yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, bukan. Baik. Jadi Allah Ta'ala tu bukan arad au yakuna fi jihatin lil jirmi, ataupun Allah Ta'ala tu mustahil juga bahawa Allah Ta'ala tu berada pada jihah, pada arah bagi jirim. Arah ni atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, kan? Ada 6 semua. Jadi Allah Ta'ala mustahil kita nak isbatkan pada Allah Ta'ala tu ada jihah. Atas pun tidak, bawah pun tidak, kanan pun tidak. Ya. Ada juga kadang-kadang orang kata Allah Ta'ala tu di mana-mana. Di mana-mana pun tidak. Sebab apa? Sebab bila kita kata mana, ia merujuk kepada jihah. Allah Ta'ala tu di mana? Soalan di mana tu tidak layak kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada mana, iaitu tempat, untuk Allah Ta'ala tu ada. Kerana tempat itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tu perlu kepada tempat, seperti mana orang yang i'tiqad kata Allah Ta'ala tu di atas arash, ya, mana Allah Ta'ala tu memerlukan kepada tempat untuk dia ada, untuk dia tahayuz. Tahayuz tu mana dia berada di lapangan tersebut, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu lemah. Ya. Habis itu ayat Al-Quran yang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kan? Allah Ta'ala tu istiwa di atas, ala tu kan atas. 'Alal 'arsy istawa, istiwa di atas arash. Jadi dia kata jelas-jelas tu. Takkanlah Allah Ta'ala khitab dengan satu khitab yang manusia tak boleh faham. Dia alasan golongan-golongan yang menentang ilmu kalam ni macam tu lah. Dia tak mau fikir pening-pening. Dia nak ambil mudah-mudah je. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah tu di atas arash bersemayam. Dah selesai. Allah Ta'ala kata atas lah. Kan? Adakah atas macam yang kita faham atas ni? Tak, bukan macam tu. Habis tu atas macam mana? Atas yang layak bagi Allah Ta'ala lah. Dia nak berlepas diri, dia kata macam tu. Atas yang layak bagi Allah Ta'ala, yang sesuai dengan zat Allah Ta'ala. Jadi kita kata kalau fahaman macam tu pening, itu lebih memeningkan lagi. Padahal dalam bahasa Arab sendiri pun, huruf ala tu dia tidak boleh memberi makna secara dirinya sendiri. Kita sebut awal tadi, huruf jar tidak memberi makna. Fi, ala, min, ila. Huruf jar tu tidak boleh memberi makna yang secara tersendiri, melainkan mesti kena gabungkan dengan teks. Sesuai dengan konteks tu baru kita boleh tahu mana yang sesuai. Contoh kita kata orang yang berkuasa, kita kata apa? Pemerintah itu berkuasa di atas rakyatnya. Al-imamu musaitirun ala ra'iyatihi. Pemerintah itu berkuasa ke atas rakyatnya.
adakah atas di situ maksud atas jihah ni atas bawah kiri kanan? Bukan. Dia merujuk kepada apa? Kepada menguasai, meliputi. Jadi macam tu jugalah ala dalam ayat tu. Tak boleh kita nak terjemah ala tu di atas macam terjemah dengan mudah-mudah macam tu. Sebab tu ulama mentakwilkan. Nak bagi faham juga mungkin takwil. Maksud Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, bukan ala tu di atas tapi menguasai. Dia bagi maksud menguasai. Jadi dan kaedah takwil tu juga adalah kaedah yang termasuk dalam fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tafwid menyerahkan makna kepada Ta'ala. Takwil ialah mentakwilkan dengan makna yang sesuai ikut kaedah bahasa Arab dan mestilah sesuai dengan kemuliaan zat Allah Ta'ala. Jadi tak ada masalah. Tidak ada alasan kenapa nak menolak takwil. Cuma dari segi antara tafwid dengan takwil mana lebih selamat, tafwid tu lebih selamat lah. Lebih selamat. Cuma takwil penting juga untuk menolak syubhah-syubhah daripada golongan yang mendustakan Al-Quran contohnya kan, ataupun nak menolak syubhah daripada golongan mubtadi'in macam Mu'tazilah dan sebagainya. Ni dia panggil ahli bid'ah. Ahli bid'ah dalam akidah ni macam golongan Mu'tazilah, golongan Mujassimah, golongan apa yang fahaman-fahaman yang mengelirukan dalam akidah. Dia bid'ah bukan dalam benda fiqh saja. Dalam perkara-perkara bid'ah dalam fiqh ni, tengok kalau sesuai dengan kaedah umum boleh diamalkan seperti mana bid'ah hasanah itu kan. Tapi kalau bid'ah dalam akidah, kalau perkara tu keluar daripada usul akidah, maka boleh bawa kepada kesesatan kan. Baik. Aulahu huwa jihatun. Nampak gayanya kita tak dapat nak sambung sampai habis, kita berhenti setakat tu dulu. Berhenti setakat au yakuna fi jihatin lil jirmi, ataupun Allah Ta'ala tu berada pada jihah pada jirim. Nanti huraiannya kita akan sambung pada pertemuan akan datang kerana masa tidak mengizinkan. Sebelum kita akhiri majlis kita ini, saya nak respon pada soalan Fadil Ustaz Razlan. Ba'da in sebut sifat qudrah dengan perkuasa. Perkuasa. Boleh baca, boleh tengok kan? Mohon hurai sedikit. Hujung kelas nanti pun tak apa. Okey, baik. Jadi kalau kita mengaji akidah berpandukan kepada kitab Jawi, macam Faridatul Faraid ataupun contoh macam apa lagi, Bakuratul Amani. Bakurah tu tinggi tu. Bakurah tu dah kira level tinggi dah. Asasnya macam Faridatul Faraid lah. Kitab Bakurah ni, Pak Da'in ni disebut di antara muhaqqiq, antara ulama kalam yang memang dia detail dalam membahaskan perbahasan akidah. Bahkan dia nak menterjemahkan kalimah-kalimah tu pun dia pilih sesuai ke tidak. Seumpama macam menterjemahkan sifat qudrah, sifat ma'ani lah, sifat ma'ani yang 7 tu, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam. Biasa kita menterjemah apa? Qudrah, berkuasa. Betul kan? Iradah, berkehendak. Kalam, berkata-kata. Okey. Cuba kita ambil perkataan berkehendak, berkata-kata tu secara, kalau bahasa Melayu kita, orang kita guna perkataan berkata-kata tu apa? Si fulan itu berkata-kata. Maknanya apa? Dia sedang bercakap. Kalau dia tak berkata-kata, kalau dia tu, contoh macam saya tadi kan, saya ni boleh bercakap tapi saya diam. Waktu saya tutup mulut ni, adakah orang akan mengatakan, oh Ustaz Megat tu sedang berkata-kata? Tak. Kan? Maknanya berkata-kata itu bukanlah sifat yang qadim. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata, seolah macam menggambarkan Allah Ta'ala tu bercakap tak henti-henti kan? Tak henti-henti. Sebab tu Pak Da'il ni dia detail. Dia kata apa? Qudrah itu bukan berkata-kata, tapi qudrah itu ialah sifat perkata. Dia nak cari bahasa Melayu yang sesuai itu, dia tak perkata. Menunjuk kepada dia itu adalah satu mabda'.
masdar, mabda, ya, yang dengan sifat perkata itulah maka lahirlah perbuatan berkata-kata. Begitu juga Allah Ta'ala tu perkehendak, bukan perkehendak. Perkehendak tak ada makna. Perkehendak, mana yang bersifat dengan sifat kehendak. Macam kita kata seorang yang sedang memandu, dia tu adalah pemandu. Dia pemandu walaupun dia sedang tidur, tapi kerana dia tu kerja je pemandu, orang kata dia pemandu. Kalau waktu dia duduk atas kereta, dia pegang steering, tekan minyak, barulah memandu. Dia sedang memandu. Ya. Tapi bukan memandu 24 jam. Tapi pemandu, dia adalah seorang pemandu. Maknanya dia memang profession dia orang yang pemandu. Maknanya lebih kurang macam tu juga. Pada ayat ni, dia menterjemahkan sifat ma'ani itu dengan perkuasa. Ya. Mana bersifat dengan sifat kuasa. Maka dengan sifat Allah Ta'ala perkuasa itulah lahirnya Allah Ta'ala berkuasa. Ya. Tanjizi hadis, menghidupkan, mematikan tu dengan sifat perkuasa. Allah Ta'ala perkehendak, bersifat dengan perkehendak. Maka dengan sifat tersebut, maka lahirlah Allah Ta'ala tu berkehendak, ya, menjadikan sekian-sekian atau mematikan. Ya. Allah Ta'ala tu pendengar. Itu macam pelik sikit bahasa kita kan. Pendengar. Ya. Bukan pendengar. Pendengar. Maknanya apa? Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat dengar sejak azali. Maka dengan sifat yang azali itu, pendengar tu, Allah Ta'ala mendengar bagi sekalian makhluk. Ya, bagi sekalian yang mawujud. Jadi, itu lebih detail lah. Lebih detail. Siapa yang biasa dengar perbahasan kitab Baqaratul Amani, maka dia biasa dengan istilah-istilah tu. Ala kulli hal, adakah orang yang mengatakan kalau kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah, berkata-kata, adakah salah? Ya. Tak salah juga kalau kita kata berkata-kata. Yang penting kita kena faham. Maksud berkata-kata tu, adakah berkata-kata samaratus sifat ataupun dia satu mabda sifat yang berdiri pada zat Ta'ala yang qadim. Ya. Yang qadim, yang sekiranya kalau dibuka hijab kita akan dapat melihatnya. Kalau kita faham berkata-kata dengan maksud kalam, berkuasa tu dengan maksud qudrah, maka tidak ada masalah. La musyaha fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam bab istilah. Yang penting mafhum bagi istilah tu kita faham. Itulah. Allah Subhanahu Wa Taala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Sekadar itu yang boleh kita huraikan. Minta maaf ya, tuan-tuan guru, Ustaz Razlan, Ustaz Fazli, Asatizah yang sebenarnya mereka lebih layak untuk membincangkan tentang perbahasan ni. Tapi kita sebagai kata nak mengulang kaji, nak memantapkan. Terima kasih banyak. Sekiranya ada soalan, boleh maklumkan nanti pada Fadil Ustaz Fazli. Mungkin kita boleh bawa pada pertemuan akan datang. Kita cuba untuk menjawab kalau ada kemusykilan. Ataupun mungkin ada salah dalam huraian saya tadi, mungkin boleh beri teguran insyaAllah untuk kita perbetulkan semula. Sekarang itu dulu. Wallahu waliyut taufiq. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mari sama-sama kita selawat Nabi sallallahu dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.